Sebab negara kita ni adalah negara yang baharu. Walaupun dia mempunyai penduduk asal dia orang Melayu, tetapi apabila dijadikan sebuah negara, dia jadi negara yang baharu, iaitu sudah berlaku perkongsian kuasa. Okey, jadi kita boleh lihat bahawa latar belakang dan juga pengalaman masyarakat Melayu, umat Islam, latar belakang agama diorang, latar belakang hubungan ataupun konsep dan juga cara berfikir diorang mempengaruhi, termasuk diambil perhatian oleh penjajah ketika mereka datang. Dan bagaimana kita nak faham hal ini juga dalam bentuk perlembagaan yang digubal dan dibuat selepas itu, sejauh mana kita boleh lihat unsur ini ada dan juga dipelihara. Dan juga kadang-kadang sebahagian orang memang ialah sesuatu yang bertulis tertinggi, memang tidak boleh dibincangkan langsung. Bagaimana? Baik. Soalan tentang perlembagaan. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi di Malaysia, semua orang tahu berkaitan hal itu. Dan perlembagaan ini, penggubalan perlembagaan ini bukanlah suatu perkara yang sembrono, dibuat secara sewenang-wenangnya. Dia melalui satu proses yang sangat rumit dan melibatkan pelbagai stakeholders stakeholders pada zamannya. Sebab basic bagi asas kepada negara kita ni berbeza dengan mana-mana negara yang lain. Sebab negara kita ni adalah negara yang baharu. Walaupun dia mempunyai penduduk asal dia orang Melayu, tetapi apabila dijadikan sebuah negara, dia jadi negara yang baharu, iaitu sudah berlaku perkongsian kuasa. Orang Melayu tidak lagi berkuasa penuh seperti mana sebelum kedatangan kolonial misalnya. Jadi untuk itu, perlembagaan perlu dibuat secara sangat teliti dan boleh kita kata mendepani semua cabaran yang akan datang. 100 years, for coming years lah. Tapi apabila digubal itu misalnya kan, ada wakil-wakil raja-raja yang dihantar. Ada contohnya apabila dibuat Suruhanjaya Raid itu, pengalaman negara yang sudah merdeka dia ambil kira. Negara India, negara Pakistan, Australia, kemudian 2 orang daripada pakar undang-undang daripada England sendirilah, iaitu Lord Reid dan juga Ivor Jennings. Baik. Ketika mereka menggubal ini, mereka merasakan bahawa perlu adanya pengekalan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan. Inilah yang akan mengikat negara ini, yang akan memperkukuhkan. Iaitu kita kata kalau sebuah rumah dia ada 4 tiang rumah tu. Tiang sedikitnya. Kalau roboh mana-mana ni, runtuhlah rumah yang dinamakan Malaysia. Apa yang 4 itu? Yang pertama adalah Islam sebagai agama persekutuan. Islam sebagai agama persekutuan. Yang kedua adalah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang ketiga adalah kedudukan Raja-Raja Melayu. Yang keempat adalah keistimewaan orang Melayu. Dan kemudiannya selepas 1963 ditambah iaitu keistimewaan orang Melayu dan juga Bumiputera Sabah dan Sarawak. Maka inilah 4 tunjang. 4 tiang utama yang mendirikan negara Malaysia ni. Kalau runtuh mana-mana akan runtuh. Dan ketika menggubal 4 perkara ini dan dimasukkan ke dalam perlembagaan, bukannya unilateral decision. Bukan orang Melayu sahaja yang mengambil keputusan, tapi dipersetujui oleh, kita kata, bapa kemerdekaan lah bagi setiap kaum itu. Ada wakil daripada orang India, ada wakil daripada orang Cina, ada wakil daripada British yang ketika itu terlibat dalam proses itu. Sebab itu saya kata generasi muda ni sangat penting untuk memahami sejarah, sebab ramailah yang kita kata yang sekarang ini yang trend baru ni, yang coffee hipster. Yes. Yang mereka ini moden dan mereka tidak mahu lagi belajar sejarah, memahami sejarah. Tapi perkara-perkara ringkas begini perlu disebarkan supaya memahami bahawa inilah fundamental, inilah asas bagi pembinaan negara Malaysia. Jadi 4 perkara ini dipersetujui bukan sahaja oleh Raja-Raja Melayu, tapi penting untuk saya terangkan di sini bahawa terlibat seorang daripada penasihat Raja-Raja Melayu adalah peguam dari England, namanya Neil Lawson, yang beliau adalah seorang ahli Parti Komunis Britain yang mewakili Raja-Raja Melayu. Ini saya kira satu perkara yang baru lah, iaitu terlibatnya seorang ahli Parti Komunis Britain, seorang pejuang hak asasi manusia di England yang dibawa khas mewakili Raja-Raja Melayu. Dan dialah juga yang mempertahankan bahawa perlunya keistimewaan orang Melayu, bahasa Melayu dikekalkan dan dimasukkan dalam perlembagaan supaya nanti anak-anak Malaysia faham bahasa Melayu dan bahawa mereka sedar bahawa tanah ini asalnya orang Melayu tetapi dikongsi dengan satu negara yang baru bernama Malaya, tanah Melayu dan kemudiannya Malaysia.
Assalamualaikum.